صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Nabi kita pernah bersabda, selawatlah di mana berada, pasti sampai kepada baginda, pahalanya pula berganda. Satu salawat yang dibaca kan ditulis 10 pahala, memadamkan 10 dosa, diangkat 10 darajatnya. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah dikhabarkan oleh baginda, binasalah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya, muka Nabi, di hari akhirat kelak nanti. Ialah mereka yang bakhil dari berselawat bila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Selamat pagi daripada Cik Su. Alhamdulillah. Syukur sangat ya. Alhamdulillah hari ini kita masih lagi diberi rezeki untuk bersua muka dalam dalam alam maya ya. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih banyak-banyak yang mana yang yang bersama dengan Cik Su pagi ni. Okey. Jadi bagi Cik Su, setiap yang terjadi di semalam adalah sejarah yang hari ni kita buat sebaik mungkin dan kita plan untuk hari-hari mendatang. Tapi ingat semuanya dengan izin Allah SWT. Jadi buat yang baik, niat yang baik, cakap yang baik, insya-Allah kita akan dapat yang baik. Okey, untuk pagi ni Cik Su ada sedikit win ya. Cik Su nak kongsi sebenarnya Jadi Cik Su nak kongsi dengan anda semua, bukan kita nak menunjuk, bukan kita nak riak, tetapi inilah kita nak beritahu kepada anda semua. Apa pun kita ni adalah contoh kepada anak-anak kita, anak murid kita kan. Jadi kita bagilah contoh yang baik. Sebab Cik Su rasanya Cik Su nak kongsi dengan semua orang apa win yang Cik Su terima malam tadi. Kakak Alia, tolong ambilkan box tu yang hadiah tu. Kan, jadi Alhamdulillah semalam Cik Su dapat hadiah daripada Alia dan Aizat. Okey, dah sampai semalam. Ini hadiah. Walaupun benda tu tak berapa harga dia, tak berapa ternilai, tapi bagi Cik Su sangat nilai, sangat-sangat, sebab dihadiahkan oleh anak-anak Cik Su. Jom. Cik Su dah buka tapi Cik Su tak nak pakai lagi sebab Cik Su nak tunjuk, nak kongsi win Cik Su semalam. Okey. Jadi ini adalah Cik Su order daripada Kak Z ya. Jadi siapa yang nak dapatkan gold ya, emas ya, daripada Kak Z, boleh dapatkan daripada Kak Z. Okey. Ini dia punya surat resit lah, dia punya resit belian. Kita tak payah letak tang harga lah. Kita book madam tang harga. Ni kita dah ni. Okey, kita dah hantar. Okey, nama Cik Su ya. Okey. Alhamdulillah anak-anak hadiahkan. Inilah. Orang kata cincin KLCC. Kita pun baru boleh tengok cincin KLCC. Ni rupanya cincin KLCC. Ni anak hadiahkan. Ini adalah hasil daripada Alia dan Aizat. Dia orang hadiahkan untuk mak dia. Jadi anak cakap, "Mama, nak beli ni jangan beli tak boleh beli di tempat lain, kena beli dengan Cik Z." Dia orang sebut suruh beli dengan kita punya circle. Nampak. Anak Cik Su pun alert tentang circle ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Su nak pakai. Yeay. Ayah sarung. Awak tak pakai ayah sarung, kakak kata. Alhamdulillah. Terima kasih kakak. Terima kasih adik. Ini win Cik Su. Okey. Alhamdulillah. Sida Cik. Orang hebat daripada Terengganu ya. Terbaiklah. Kan. Jadi itulah sedikit win Cik Su yang Alhamdulillah hadiah ni bukan daripada diri sendiri, bukan reward untuk diri sendiri, tetapi anak yang hadiahkan. Jadi terima kasih kepada yang support ya produk daripada anak-anak syurga Cik Su, daripada Alia dan juga Aizat.
Assalamualaikum. Kak Lina kata, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Su. Okey, kita punya tim yang power. Jadi hari ni Cik Su tak mau nak buang masa sahabat-sahabat yang bersama dengan Cik Su tau. Cik Su nak cerita sikit lah journey Cik Su, macam mana Cik Su boleh ada hari ni. Kan? Of course, kita ni semua melalui macam-macam naik turunnya bisnes kita, struggle-nya kita. Hanya kita sebagai usahawan saja yang kita nampak betapa struggle-nya kita nak bangkit. Sebab tu kita kena cari ilmu yang proven sukses. Kita kena cari satu pembaharuan yang untuk menambah baikkan, add value kepada diri kita. Macam Cik Su bermula berniaga daripada umur 7 tahun. 7 tahun macam-macam bisnes Cik Su buat. Cik Su dulu tak duduk dengan family. Cik Su tinggal dengan mak saudara, dengan bapa saudara. Arwah lah. Arwah sangat baik hati. Okey. Jadi, bagi Cik Su, kita dah biasa berdikari. Kita biasa orang kata apa, buat kerja apa-apa sendiri. Jadi bagi Cik Su tak takut susah. Cik Su tak takut susah. Tetapi bila kita ada anak, kita takut anak-anak kita susah. Sebab kita dah melalui waktu kesusahan tu, kita tahu betapa susah struggle-nya. Tetapi kalau kita ada ilmu, itu sebab tu Cik Su serapkan ilmu kepada Alia dan Aizat. Ingat ya, kita ni satu benda ya, orang tak boleh curi daripada anak-anak kita adalah ilmu dan kemahiran yang diorang ada. Kan? Sebab kalau kita tinggalkan harta, kita takut kalau kata orang ambil kesempatan terhadap harta. Tapi kalau kata kita ada harta, harta yang orang kata yang dia boleh buat add value diri dia, dia boleh generate income daripada kemahiran yang dia ada, alhamdulillah. Harta yang paling tak ternilai adalah ilmu. Dan jangan kedekut kalau kita nak melabur dalam ilmu. Cik Su tak pernah kedekut. Sebab apa? Cik Su ni kalau nak cerita bab ilmu, orang pertama yang Cik Su follow adalah IK, Irfan Khairi. Cik Su follow daripada tahun 2003. Masa tu Cik Su masih belum kahwin lagi. Bayangkan Cik Su anak dah berbelas tahun. Cik Su follow Irfan Khairi ni daripada tahun 2003 lagi Cik Su follow dia. Lepas tu Cik Su mula belajar dengan Dr. Azizan. Dr. Azizan kan, Dr. Azizan Usman. Balik tak buat. Cik Su nak cerita kenapa Cik Su masih lagi tak berjaya ya. Kan. Kita pergi kelas, bayar kelas mahal-mahal. Bayar kelas mahal-mahal. Bukan guru tak baik. Bukan guru tak bagus. Tetapi Cik Su bersyukur tau. Ilmu-ilmu Dr. Azizan, Cik Su boleh pakai sampai kini. Cik Su pergi kelas Dr. Azizan. Cik Su pergi kelas dia. Cik Su dapat dia punya ilmu. Macam 101 yang 101 list tu. Walhal kan Dr. Azizan suruh tulis daripada dulu lagi. Tetapi itulah kita kata sikap manusia kan. Sikap Cik Su sendiri. Tangguh. Sebab Cik Su ni otak hijau. Cik Su ni orang otak hijau. Nak cerita pasal otak juga. Sebab hari ni kita ada tentang magic number. Kenapa Cik Su tak nak ada orang buat kesilapan macam Cik Su. Cik Su kongsi dekat sini adalah sebab Cik Su tak nak ada orang lain buat kesilapan macam Cik Su. Cik Su ni orang otak hijau. Orang otak hijau. Dia ni jenis buat apa. Dia nak dia idea berlambak. Dia semua nak buat. Lepas tu dia suka buat benda yang orang lain tak sangka. Orang lain kadang-kadang fikir apa yang dia fikir tu macam mengarut. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Orang otak hijau ni, dia memang orang kata apa, orang cemburu juga tau sebenarnya orang otak hijau ni. Sebab apa? Kalau dia buat kesilapan, orang otak hijau ni dia berpotensi kerap buat silap. Sebab dia gelabah. Bukan gelabah lah. Kalut kan. Nak buat, semua nak buat. Plan tu banyak. Jadi orang otak hijau ni, dia kalau dia boleh gu dengan orang otak lain, sangat power. Sangat power. Sebab orang lain, orang otak lain, kita boleh ada tahu kelas-kelas otak ni untuk kenal otak kita ni apa. Kan? Otak lain otak Aizat Bengkalu otak apa dia. Jadi hari ni kita nak sebut pasal otak, okey? Otak warna apa. Jadi Cik Su nak cerita pasal otak hijau Cik Su ni. Otak hijau ni, dia idea macam-macam. Lepas tu, orang otak hijau ni, dia cepat. Nak buat kerja apa cepat. Jadi, rupanya selama ni, bila kita tak tahu tentang otak kita, kita akan salahkan orang lain. Macam Cik Su dengan suami Cik Su, otak lain-lain. Suami Cik Su, ni dalam masa kajian, suami Cik Su sama ada otak hijau ataupun otak merah. Sebab tu Cik Su dulu bukan gaduh macam bercanggah lah. Sebab apa? Suami Cik Su dia jenis particular. Dia jenis kena dia macam nak buat apa-apa, dia macam detail. Cik Su tak. Cik Su kalau Cik Su kata nak buat benda tu, aku boleh buat. Benda ni boleh buat. Aku kena redah.
Suami Cik Su tak. Suami Cik Su dia kena fikir dulu risiko macam ni boleh tak, kaji dulu. Suami Cik Su macam tu. Jadi macam contoh bila Cik Su bagi benda dengan dia, yang buat ni yang macam ni, dia tak boleh deliver apa yang kita nak. Sebab macam kita, kalau orang cakap macam ni kita dah boleh tangkap. Cepat ya kita buat. Tapi suami Cik Su, dia bila dia buat apa-apa dia buat perfect. Dia bila buat apa-apa dia buat sempurna. Sebab apa? Sebab dia detail. Tak macam Cik Su. Cik Su boleh buat semua benda tetapi kita tak boleh ke detail. Jadi that's why kita kena ada gabungan. Sebab tu kalau kita dengan suami kita, isteri kita, kan rakan niaga kita, partner kita, kita kena tahu otak dia orang warna apa. Supaya kita mudah nak tahu dekat mana level kita, dekat mana kita nak letak apa macam keputusan tu. Maksudnya kalau dalam agensi, dalam macam sistem pengurusan, orang ni duduk kat frontliner ke, orang ni duduk kat belakang ke, dekat back ke, kat front. Kita kena tahu. Kalaulah kita ni orang tu tak suka berjumpa dengan orang, kita pergi letak dia dekat frontline, of course lah muka masam. Muka masam sebab dia tak suka. Dia tak suka buat benda tu. Kita pergi letak dia di salah tempat. Position dia tu salah. Macam suami Cik Su, dia tak suka bercakap. Cik Su tak boleh bagi dia bercakap. Kan dia boleh, bukan kata dia bisu. Maksudnya dia tak suka sangat nak bersosial macam tu, tapi dia boleh buat kerja. Dia kerja dia memang sangat perfect. Kalau kata dia nak buat, dia buat betul-betul. Sebab tu boleh tanya dengan Chef Khairul ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih nasi dagang Mak Mina. Thank you Izyani Azmi yang join bersama dengan Cik Su ya. Salam sayang untuk semua. Jadi, Cik Su nak ada satu video yang Cik Su nak tunjuk dengan anda semua. Anda hayati video ni, kenapa kita kena jujur. Sangat penting ya. Jangan anggap orang yang biasa-biasa, orang tu bodoh ke, tak boleh. Kita peniaga ni, kita semua ada kehebatan kita. Cik Su sangat suka video ni. Korang tengok betul-betul video ni. Kenapa orang boleh ambil kesempatan kat kita. Tetapi kalau kita ada akal, ada fikiran, orang tak boleh ambil kesempatan kat kita. Jom, tengok video ni dulu. Dan Cik Su akan cerita balik kenapa video ni macam ni. Okey, layan video ni dulu. Okey. Kita tengok video ni. Okey. Sangat penting tau video ni. Kisah sekilo mentega. Di sebuah desa, ada seorang pria yang bekerja sebagai tukang roti. Roti-roti yang dibuatnya sangat enak, sehingga selalu habis terjual setiap harinya. Setiap hari si tukang roti selalu membeli 1 kilogram mentega dari seorang peternak. Dan sebaliknya, si peternak juga membeli persediaan roti dari pria tersebut. Dan akhirnya mereka pun saling berlangganan setiap harinya. Suatu hari, setelah membeli 1 kilogram mentega dari si peternak, si tukang roti merasa ragu akan berat mentega yang dibelinya, karena mentega itu terlihat kecil. Ia pun mengambil timbangan, lalu menaruh menteganya di sana. Alangkah marahnya saat ia melihat bahwa berat mentega itu ternyata tidak sampai 1 kilogram. Ia segera mengadukan si peternak ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya pada si peternak. Peternak, apakah sebelum dijual
kamu menimbang mentegamu terlebih dahulu. Si peternak menjawab, "Maaf Yang Mulia, peralatan saya tidak lengkap. Saya tidak punya timbangan." Kalau begitu, bagaimana kamu bisa yakin mentega yang kamu jual memang betul 1 kilogram? Peternak tersebut menjelaskan, "Saya memang tidak punya timbangan, tapi setiap hari saya membeli 1 kilogram roti dari si tukang roti. Kemudian dengan menggunakan sebatang kayu, saya menaruh roti itu di satu sisi dan mentega di sisi lainnya. Saya terus menambah menteganya sampai keduanya seimbang. Jadi, saya yakin sekali bahwa mentega yang saya jual itu memang 1 kilogram, Pak Hakim." Setelah mendengar penjelasan si peternak, muka si tukang roti menjadi merah padam. Akhirnya ia mengaku pada hakim bahwa ialah yang menimbang roti kurang dari 1 kilogram untuk dijual kepada si peternak agar mendapatkan untung lebih banyak. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Biasakanlah untuk selalu bersikap jujur dimanapun Anda berada. Jika Anda tidak jujur, cepat atau lambat, Anda akan mendapatkan buah pahit dari ketidakjujuran tersebut. Nampak ke nampak kejujuran tu sangat penting ya. Kejujuran tu sangat penting. Kejujuran tu sangat penting ya dalam kita punya orang kata apa, dalam kita punya bisnes, dalam kita punya perhubungan. Jadi kita tak boleh nak ambil kesempatan kepada orang lain. Bila kita berniaga, bila kita berkawan, jangan ambil kesempatan. Itu sangat penting. Sebab tu apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam Cik Zul. Terbaik sentiasa up. Thank you Cik Zul. Seorang ini adalah master stokis ya dekat Penang. Orang yang hebat, seorang guru yang hebat. Chef Khairul, seorang founder Monte Cafe yang sentiasa membahagiakan para ibu ya. Di mana para ibu ni dia selalu nak pilih makanan yang terbaik untuk anak-anak dia. Assalamualaikum semua kawan-kawan dari Cik Tim ya. Waalaikumsalam Cik Tim. Memang best. Telekung Cik Tim ni telekung yang selesa dipakai dan memang dia memudahkan urusan semua orang. Alhamdulillah. Kita terima kasih kepada Nasi Dagang Mak Mina sebab dia tag kawan dia, sahabat dia untuk bersama kita hari ni. Alhamdulillah. Kan sebab apa? Hari ni Cik Su nak cerita bukan sekadar tentang magic number. Kita kena juga yang penting tadi yang Cik Su cakap tadi kan. Kita kena ada apa? Kita kena ada satu sikap jujur dulu. Dalam nak jadi usahawan, kita jangan ambil kesempatan. Jangan ambil kesempatan kepada orang lain. Sebab apa? Macam tadi dalam video tu, nampak ke nampak? Penjual mentega ni, penjual roti ni, dia pergi jumpa hakim. Dia kata orang tu jual mentega dekat dia tak sampai 1 kilo. Orang mentega ni mengakulah. Dia kata dia memang tak ada penimbang. Sebab jadi dia tak pasti. Betul tak mentega dia tu 1 kilo ke tak? Sebab dia kata, dia timbang, bagi balik berdasarkan apa yang dia dapat. Maksudnya dia ambil lah roti yang orang tu bagi, dia timbangkan balik cara dia. Yang penting benda tu balance. Jadi itu nampak ke nampak sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting untuk kita jujur dalam kita punya bisnes kita. Kita kena jujur dalam kita punya melakukan apa-apa perkara. Sebab bila kita jujur, mudah saja kita nak capai magic number kita. Mudah sangat untuk kita nak capai jualan kita. Assalamualaikum Cik Su. Betul tu Kak Su. Kita jangan ambil kesempatan dari orang lain. Betul. Kan terima kasih Farah ya. Farah seorang leader yang sangat hebat yang Cik Su kagumi ya daripada Johor. Farah dia sangat jaga anak tim dia. Dia sangat menghargai anak tim dia. Sebab kita tak boleh ambil kesempatan. Jadi bila kita betul-betul ikhlas, bila betul-betul kita nak bagi ilmu dekat anak tim kita, Cik Su yakin anak-anak tim kita memang akan tak lari ke mana. Walaupun ada orang cucuk, tendang terajang semua kan. Orang bagi hadiah macam-macam, orang takkan pergi. Sebab apa? Sebab leader dia jaga dia dengan baik. Leader dia tak ambil kesempatan terhadap dia.
Itu sangat penting. Kita ni as a team, kita tak boleh ambil kesempatan kepada orang lain. Seperti kisah penjual roti dengan mentega tu. Jadi nampak lalas sekali termalak balik kan, malu balik. Jadi kita nak nanyakan orang, lalas sekali kita yang terkena balik macam kisah penjual roti itu. Penjual roti tu nak kenakan si mentega, lalas sekali si mentega dia cakap apa yang dia betul. Jadi kita jangan takut jika kita berada di pihak yang benar, di pihak yang betul. Jadi bagi Cik Su, sangat-sangat penting kita ni kena ada kejujuran. Kita jangan ambil kesempatan macam Farah kata. Lagi satu, hari ni Cik Su nak berkongsi dengan anda semua. Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Zazami ya. Master Stokis daripada Kelantan bersama dengan kita pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih telah support projek Impian Alia, projek daripada anak-anak istimewa. Macam hari ni, yes, si mentega smart. Betul Kak Tim. Kita ni bila kita tengok video tu, kita kena tengok dan hayati betul-betul apa yang dia nak sampaikan daripada video tersebut. Betul, jangan ambil kesempatan, jujur pada diri dan orang lain. InsyaAllah kita akan terus maju ke depan. Betul. Cik Su sokong sangat macam nasi dagang Mak Minah cakap. Kita ni jangan ambil kesempatan, tak kisah dari segi apa sekalipun dengan orang lain. Jadi insyaAllah kita sentiasa jujur, beritahu yang jujur. InsyaAllah orang akan datang sendiri dengan kita. Yang penting, macam hari ni, Cik Su nak anda dapat apa daripada live Cik Su? Cik Su nak bagi anda faham tentang magic number. Magic number, orang lahir memang Farah nak beli nanti dapur, masih ada offer tak? Ada Farah, ada. Nanti WhatsApp Cik Su Cik Su bagi list. Okey. Hari ni pun kita nak post dekat Cik Dahlan ya. Petani moden dekat Johor. Hari ni kita nak post kat Johor juga untuk Cik Dahlan, petani moden kita. Alhamdulillah, itulah kita kata circle ya, sahabat yang baik. Jadi, apa yang kita nak kongsi hari ni adalah tentang magic number. Cik Su yakin semua orang ada matlamat dalam hidup. Matlamat dalam hidup kita kena jelas. Bagi Cik Su sebenarnya sebagai seorang usahawan, kita kena pastikan dulu kita ada branding. Kalau kita nak cerita benda-benda lain, branding kita tak kuat lagi, susah. Kita kena pastikan dulu tentang branding kita. Kita kena pastikan tentang branding kita dulu. Macam Sis Farah, dia dah ada branding dia. Cik Su yakin dia sangat luar biasa hebat. Macam Cik Su brandingkan diri Cik Su adalah Cik Su ya. Okey, macam Cik Su nak ada matlamat. Matlamat jualan Cik Su adalah apa dia? Contoh, kalau Cik Su bagi contoh matlamat jualan Cik Su untuk 1 tahun, untuk tahun 2021, Cik Su tak boleh nak pergi ke 1 juta. Cik Su tulis 500,000. Kenapa Cik Su cakap macam tu? Usahawan duk masih ingat kita bulan 8, kita akan kira bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, 4 bulan lagi. 4 bulan lagi tak mustahil dengan izin Allah kita capai 1 juta. Tetapi Cik Su nak target 500,000. 500,000 bersih. Cik Su target 500,000 bersih. Kenapa? Cik Su cakap, sebab apa? Sebab kita kena faham, dalam tahun 2021 ni, Cik Su masih ada lagi 4 bulan. Tetapi adakah 4 bulan ni sebenarnya Cik Su buat kerja? Kita bila nak cerita bab magic number, kena detailkan ya kawan-kawan semua. Sebenarnya Cik Su ikut satu kelas Dr. Azlina. Dr. Azlina cakap, sebenarnya kita ni kena ada USP, kita kena ada KPI kita, iaitu kita bekerja, kita kena letak berapa jam sebenarnya kita bekerja satu hari. Sebab tu Cik Su cakap, kita tak sampai 4 bulan dah nak target 500,000. Cik Su nak target 500,000, Cik Su dah tak sampai 4 bulan sebenarnya. Sebab apa? Macam Kak Tim, satu hari berapa jam je Kak Tim bekerja? Kak Tim kena decide tau untuk diri Kak Tim. Satu hari untuk keluarga berapa jam, untuk diri sendiri berapa jam, me time. Lepas tu untuk team, lepas tu untuk bisnes berapa jam. Itu pun magic number tau yang kita kena detailkan. Sebenarnya bukan sekadar okey aku nak banyak ni, aku akan dapat banyak ni. Kita kena detailkan sebenarnya ya. Kita kena detailkan betul-betul. Contoh, Cik Su bagi contoh Cik Su ambil kelas dengan Dr. Azlina, Cik Su ambil kelas dengan dia. Dia lalas sekali baru Cik Su fikir, ya Allah, ya Tuhanku, rupanya Cik Su masih lagi ada dalam tak sampai 100 hari Kak Tim. Cik Su ada tak sampai 100 hari. Cik Su ada lebih kurang dalam 80 hari lagi Cik Su nak capai 500k. Kita kena kira sampai detail ya, sebab waktu kita kerja betul-betul. Waktu kita rehat, kita kena ambil rehat kalau ikut doktor. Dr. Azlina dia baru saja keluar daripada ward tau. Dia masuk ICU baru-baru ni. Lepas dia keluar ward, dia memang takkan ganggu waktu rehat dia.
Dia ada hari yang dia cuti. Memang dia kena ambil cuti. Memang dia kena ambil cuti. Sebab apa? Dia kata badan kita perlu rest. Bila umur kita 40-an ke atas, kita perlu waktu yang rehat. Kita ada waktu yang kena bersama dengan keramat hidup. Ada waktu kita bersama dengan keluarga kita. Ada hari yang kita kena ambil cuti. Kenapa bila kita makan gaji, kita boleh fitkan, oh aku kerja makan gaji dengan orang. Contoh Kak Tim ada pekerja. Adakah lepas waktu kerja Kak Tim kacau staff Kak Tim? Cik Su nak tanya. Begitu juga sebenarnya usahawan, kita kena train diri macam tu sebenarnya. Kalau kita decide nak kerja 15 jam, maksudnya 15 jam tu kita kena bekerja betul-betul. 15 jam tu kita akan susun strategi betul-betul. Jadi lepas waktu jam yang ke-16, kita tak boleh kacau dah waktu kita. Waktu kita dengan family kita. Kita sekarang ni kita dah curi masa kita dengan family kita. Jadi kita kena susun betul-betul waktu tu. Macam semalam Kak Tim dalam meeting. Kak Tim cakap apa? Macam mana ni? Kita ada masa 24 jam. Nak buat macam-macam. Rasa macam full sangat. Kan ini adalah jawapan Cik Su. Di mana yes, kita semua ada 24 jam. Kita kena set siap-siap diri kita. Kita nak kerja satu hari berapa jam. Kita nak fokus dengan pekerjaan kita satu hari berapa jam. Dan berapa jam yang kita nak kena bagi kepada keramat hidup kita. Kepada keluarga kita. Itu sangat penting. Jaga masa dengan family. Betul Kak Tim? Kan buat marketing, update stok. Stok dah sampai. Alhamdulillah. Kan. Jadi, hai Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam Kak Rohani. Pengusaha daging dendeng yang hebat ya. Yang luar biasa hebat. Bersama kita. Siapa nak dapatkan daging dendeng? Boleh. Boleh dapatkan daripada Kak Rohani. Dia memang supply dan juga dia memang mencari tim ya. Boleh jumpa dengan dia. Okey. Dia sangat hebat. Bolehlah ke FB mereka. Okey. Dengar tu Kak Tim kata. Yang lain tu penuhi rancangan harian. Harian betul. Jangan asyik online sangat. Saat lagi keramat hidup lari jauh dari kita. Kita juga kena jaga silaturahim Kak Tim kan. Silaturahim. Kita kena ada juga waktu untuk bermasyarakat. Bermasyarakat kat mana? Lah kan offline Cik Su. Mana boleh keluar-keluar? Yes. Kita kena tanya khabar. Jangan kita lupa tinggalkan orang di sekeliling kita. Kadang-kadang sampai orang rasa macam nak kaya tetapi kita tinggalkan orang-orang lain tak boleh. Kan kita nak capai matlamat hidup, kita nak capai kita punya big why, kita nak capai kita punya impian, yes, betul. Tetapi kena laluan dan jalan yang tepat, yang betul. Okey, sebab tu Cik Su kata, kita kena bahagi masa sebaik mungkin. Okey, bahagi masa sebaik mungkin. Jadi betul Kak Mila kan? Betul. Kena faham dulu. Yes. Sebab tu Cik Su nak kena bagi semua orang clear. Bagi orang clear dekat sini, nak buat magic number ni semua orang boleh buat magic number. Tetapi adakah bila kita buat magic number tu, kita boleh capai benda tu secara relevant? Maksudnya boleh ke kita capai? Macam Cik Su dah kira yang apa doktor ajar. Cik Su dah kira. Rupanya Cik Su ada masa dalam 80 hari, dalam 70 lebih lah. Dalam 70 lebih habis. Jadi macam mana Cik Su? Sebab Cik Su kena kira. Okey, Cik Su kena kira macam ni. Satu hari Cik Su bajet 12 jam. Cik Su bekerja 12 jam. Okey, 9 ke 9 malam. Cik Su bajet 9 ke 9 malam. 9 ke 9 malam, ini waktu kerja Cik Su. 9 ke 9 malam. Okey, 9 pagi, 9 malam. Itu waktu kerja Cik Su. Jadi 9 pagi ke 9 malam, Cik Su memang kena buat betul-betul kerja. 9 pagi, 9 malam itu adalah waktu Cik Su. Jadi dalam 9 pagi, 9 malam kita kena tolak. Bukan kata 9 pagi, 9 malam, 12 jam tu kita bekerja saja. Dalam 9 pagi, 9 malam, Cik Su kena tolak waktu sembahyang. Waktu makan. Kan? Waktu live. Waktu apa? Waktu macam ilmu. Macam sembang jutawan ke contoh kan. Waktu apa lagi? Cik Su kena tulis. Okey. Lepas tu, waktu apa? Waktu, nampak? Cik Su dah tolak. Dalam tadi 12 jam, kita dah tolak waktu solat kita, waktu makan kita, waktu kita buat live, jadi kita kena masukkan dalam rutin kita. Kita kena masukkan dalam rutin kita. Fahamkan betul-betul. Sebab kita nak dapat magic number. Nak dapat sebenarnya satu hari berapa jam je yang kita bekerja sebenarnya. Okey. Lepas tu, Cik Su katalah dah live 1 jam. Okey. Waktu bersama dengan live team ni, kita masuklah sekejap tim-tim kita buat live tu kan. Layan dia orang. Okey. Katalah peruntukan untuk layan tim sejam. Untuk kita punya tim semua. Lepas tu, waktu kita makan. Satu hari
Alhamdulillah 9 pagi sampai 9 malam katalah 2 kali je. 2 ke 3 kali dia tak 3 kali lah dengan kita break sekejap-sekejap 3 kali. Sembayang 9 pagi ke 9 malam kita perlu berapa kali solat? Kan? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak 4. Tolak subuh kan? Okey 4 kali. Sekali kita solat berapa minit? Inilah kita baru nak kira betul-betul magic number yang mendalam. Okey kita solat sekali solat 10 minit. Okay, 4 kali solat 40 minit. Kita baca 1 jam. Kita tolak untuk solat saja dah 1 jam. Untuk makan ni kita baca lah. Kita tolak 2 jam. 3 kali makan. 2 jam. 1 jam lah. 1 jam. Okey. 1 jam. Okey. 1 jam tak boleh. Tengah hari tu dengan anak-anak kan. 2 jam. Kan. Lepas tu waktu apa? Waktu makan. Waktu ni. Waktu dengan tim. Nampak tak? Satu hari sebenarnya kita dah tolak 1, 4, 3, 4, 5, 6 jam. 6 jam, Cik Su dah tolak untuk aktiviti-aktiviti macam ni. 6 jam. Jadi Cik Su cuma ada baki 6 jam saja untuk diri Cik Su nak buat untuk bisnes Cik Su kat tim. Macam Cik Su ada 6 jam saja untuk Cik Su nak fikir. Nak fikir stok, nak fikir macam mana, nak fikir tentang marketing untuk bisnes Cik Su. Silap-silap, Cik Su ada 5 jam je. Sebab ada kadang-kadang ada gangguan-gangguan. Jadi itulah. Kita ada 5 jam saja satu hari untuk kita nak buat bagi macam mana nak capai 500,000. Kan? Kiraan dia Cik Su yakin dalam ni semua dah pandai kira. Bab magic number. Tetapi orang setengah lupa macam mana nak handle masa tu untuk nak capai 500,000. Masa untuk keramat kita pun lama juga tu. Betul Kak Tim? Sebab tu Cik Su kata kat Kak Tim, kita ni kena kira balik. Sebenarnya kita nak boleh capai 1 juta tu, memang senang kita boleh capai. Tetapi kena ada strategi yang betul. Sebab tu Cik Su nak cakap kat sini. Fahamkan dulu. Apa komitmen anda setiap hari. Listkan balik kat tim. Listkan balik komitmen kita dulu. Barulah kita boleh susun masa. Kan kawan-kawan semua, Kak Jamila yang bersama dengan Cik Su. Boleh tag kawan-kawan anda yang siapa yang bersama dengan Cik Su sekarang. Lah ni listkan balik. Yang dalam bab pertama tu kan kita tulis senarai. Kita punya planning. Planning tu lah kita kena letak. Aku sembayang. Sebelum ni kita tak terfikir pun. Boleh capai jika tahu magic number. Betul Kak Tin. Tetapi waktu yang sama, kita boleh capai dengan lebih baik kalau kita tahu satu hari ni kita perlu masa untuk department kita tu banyak mana. Untuk solat, kita perlu berapa jam. Untuk makan, kita perlu banyak mana. Maksudnya kalau Kak Tin decide, okey Kak Tin kata Kak Tin nak bekerja daripada pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Jadi berapa jam tu Kak Tim kena fokus betul-betul. Tolak betul-betul. Dalam tempoh tu, berapa masa yang Kak Tim dah ambil daripada waktu yang jam kerja tu untuk buat kerja lain. Untuk solat, untuk layan customer, untuk cek stok, untuk apa-apa. Kak Tim kena kirakan balik sebenarnya. Berapa waktu, macam Kak Fauzah. Maksu kita, bukan, kita tak boleh panggil maksu dah. Kita kena panggil acu manih. Macam acu manis kita dia kata dia berbalik daripada jogging. Jadi okey, acu manis kena desidekan dulu. Daripada pukul berapa ke pukul berapa jogging setiap hari. Itu adalah rutin you. Nak tak nak you memang kena jogging dah setiap pagi. Jadi dekat situ kita akan kirakan tau. Kita akan kirakan berapa jam sehari yang kita dah ambil daripada waktu kerja kita yang kita nak buat aktiviti kita ni. Dia memang sangat deep bila kita nak cerita bab magic number ni. Baru berpatah balik, bila you all dah dapat berapa jam je sehari yang you all ada masa untuk you all nak blast message, you all nak buat ayat copywriting, nak buat kerja ni, you all tahu dah berapa jam. Macam Cik Su dah tahu dah satu hari memang macam mana pun 5 jam Cik Su nak kena fokus kepada bisnes Cik Su. Macam mana pun 5 jam Cik Su nak kena fokus untuk macam mana nak bawa Al-Azad ni grow. Dan Cik Su nak ucapkan terima kasih kepada pihak Mara. Terutamanya Mara, mula Cik Su dapat Mara daripada negeri Kedah. Bagi Cik Su join satu kursus yang sangat luar biasa hebat. Yang hanya daripada 150 peserta, 20 peserta saja terpilih. Dan Alhamdulillah, Cik Su terpilih. Alhamdulillah. Dan yang paling win adalah Alhamdulillah, Mara Langkawi akan ambil Al-Azad ni sebagai ikon usahawan di Langkawi. Alhamdulillah. Dan juga kita kena nak heret sahabat-sahabat di belakang kita ni. Macam Nasi Dagang, macam Acu Manis, macam Kak Jamilah, macam Kak Fatimah kita, Kak Tim kita, macam Chef Cairo, Monte Cafe.
kita takkan tinggal. InsyaAllah, jangan risau. Sebab apa? Sebab Cik Su sekarang ni, kita tengah nak bagi nampak. Sebab kita bagi orang nampak. Of course, Mara dah lama dah nampak Al-Azad. Mara dah lama nampak nasi dagang. Mara dah lama dah nampak Monte Cafe. Tetapi bagaimana kita nak bagi dia orang nampak kita nak apa. Maksudnya sebagai usahawan, kita boleh bersuara. Yang itu yang Cik Su nak. Suara yang ramai, orang akan dengar. Kan? Pukul berapa live Cik Tim? Cik Tim live pukul 12.30. Boleh support. Jangan lupa follow live Cik Fila. Sat lagi support Cik Fila juga. Yes. Cik Fila kita akan live pukul 10 pagi. Alhamdulillah Cik Fila pun dah konsisten. Cik Fila ni, Cik Su faham je, Cik Su tahu jenis nasi dagang Mak Minah ni. Memang macam projek Taman Syurga. Macam sekarang kan kita buat projek Rumah Mulia. Siapa yang nak masuk under projek Rumah Mulia ni, Cik Su tunjuk sikit. Ini adalah projek Rumah Mulia kita. Okey. Boleh join ya. Boleh join. Boleh join. Maksudnya satu hari kita boleh bagi makanan kepada kita punya kepada orang yang memerlukan. Untuk tim Langkawi kita boleh buat sama-sama sebenarnya. Kalau siapa rasa nak buat sekali. Contoh kalau nasi dagang kata dia nak bagi nasi lemak ke nasi dagang ke atau laksam ke, contohlah. Kan? Al-Azad nak bagi ranting rapuh. Al-Azad nak bagi ranting rapuh. Lepas tu mungkin Kak Tim kata Kak Tim nak bagi contoh cendawan ke. Contoh tak kisah. Kita tak kisah nak bagi apa pun boleh. Tak kisah, tak ada masalah. Kita boleh buat juga gabungan. Jadi kita boleh bagi serah benda tu, mungkin ikutlah nak buat individu ke nak buat sekali. Kita boleh macam Monte Cafe nak bagi dessert ke apa. Kita boleh fikirkan satu benda yang sangat luar biasa hebat. Sebenarnya tahu Cik Su ada satu win yang Cik Su berkongsi dengan nasi dagang Mak Minah tadi. Rupa-rupanya nasi dagang Mak Minah pun ada benda yang sama macam Cik Su kita orang nak buat. Sebenarnya kita orang plan kita nak bantu hospital. Kita nak bantu hospital sebab hospital Langkawi sekarang ni kita kekurangan yang oksigen tu. Yang panggil apa bang benda tu? Nak sebut tak erti lah. Yang gas yang untuk sekarang kan yang mana yang COVID, diorang kan perlu oksigen. Kan? Mesin tu ada 3 je kat Langkawi. Kita tak cukup. Jadi kami dengan nasi dagang Mak Minah, kami kalau boleh kami nak sangat. Kita nak sangat macam kita boleh kutip dana daripada mana-mana ke apa kan. Kita nak bagi benda tu kepada hospital. Sebab kita fikir ramai orang yang memerlukan mesin tu. Kan mesin tu mahal. Jadi tak mustahil. Kita niat kita tu bagus. Tak mustahil untuk kita boleh capai insya-Allah kan. Fila kan Cik Fila. Sorry minta maaf. Cik Fila sebab dia dah branding kan. Follow Cik Su rapat-rapat insya-Allah Kak Tim. Kan jadi pukul berapa Cik Fila live? Pukul 10 Kak Tim. Pukul 10. Nak join boleh jom. Cik Tim nak bagi beras, minyak dan telur setiap 15 hari bulan untuk 2 buah rumah. Alhamdulillah. Tetapi yang untuk projek Rumah Mulia ni Kak Tim, kita buat sebulan terus. Yang tindakan Kak Tim tu memang betul. Memang sebelum ni kita semua buat. Cik Su yakin semua orang buat. Semua orang buat. Kak Jamilah Mila pun selalu buat. Kak Jamilah dia buat. Macam Al-Azad pun dah buat. Alia pun dah buat. Semua orang dah buat. Kak Tim pun dah buat terbaik. Cuma untuk projek Rumah Mulia ni kita akan buat konsisten setiap hari selama sebulan. Konsisten. Jadi bila konsisten maksudnya setiap hari kita akan bagi 2 bungkus nasi ke mihun ke kita masak. Contoh Kak Tim masak lebih, Kak Tim bagi je lah dekat siapa-siapa. Setiap hari 2 buah rumah. Masuk dulu dalam tabung sedekah subuh. Setiap 15 hari bulan ambil duit tu beli kepada keperluan orang susah. Alhamdulillah. Terbaik Kak Tim. Memang bagus. Memang macam tu lah. Kami pun macam tu. Kami hasil pembelian daripada pelanggan dan juga tabung yang kami masukkan duit. Sama macam tu. Tapi hasil jualan juga kita akan masuk dalam tu. Jadi kita bila bagi kita cakap ini hasil daripada semua orang yang beli produk ranting rapuh. Adapun yang sama-sama bagi sumbangan, kita akan mention kat situ. Sebab tu masa yang kita buat, kita akan habak siapa yang sama-sama buat program dengan kita. Sebab kita tak boleh guna nama kita seorang walhal ramai orang yang terlibat dalam tu. Tak boleh. Tak boleh. Itu betul. Itu yang dah buat. Betul Kak. Bagus Kak. Memang bagus. Sebab tu yang untuk magic number ni, Cik Su tak nak cakap banyak. Cik Su nak bagi anda faham. Magic number ni, apa yang kita nak capai. Contoh macam Cik Su kata Cik Su nak 500,000 kan. Cik Su tulis tau. Okey, 500,000. Cik Su tulis bagi orang nampak. Cik Su nak 500,000. Kan 500,000. Bahagi dengan 12 bulan.
Cik Su kena bahagi dengan RM. Cik Su ambil yang ni lah, nak RM18. Cik Su target untuk yang RM18. Okey. Jadi Cik Su nak tunjuk kat anda semua macam mana kepada yang tak tahu lagi nak kira magic number. Cik Su nak kira bagi nampak dulu ya. Cik Su kira ni, Cik Su kira betul-betul. Cik Su tak tipu-tipu. Tak mau tipu-tipu dalam ni. Kita tak mau, tak suka tipu-tipu. Okey. 500 bahagi 12 bulan, kita akan dapat 41667. Kita akan kira macam tu. 41677, 41667 bahagi dengan RM18. Dapat bahagi dengan RM18. Kita akan dapat 2314 bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4. Okey, 2315 2315 bahagi dengan 4. Sebulan kan ada 4 minggu. Bahagi dengan 4 sama dengan 578 bahagi 578 bahagi dengan 7. Okey. 82 paket. Okey ya. 500,000. 500,000. Okey. 500,000 bahagi dengan 12 bahagi dengan 12 bahagi dengan RM18. Yes, bahagi dengan 4. Yes, bahagi dengan 7. Okey. Maksudnya Cik Su kena jual 82 bungkus. Nampak 82 bungkus. 82 bungkus. Jadi macam mana nak kira tu Cik Su? Okey macam ni. 500,000 ni kena bahagi dengan 12. Berapa yang you all nak target nak dapat sale? Nak dapat sale tu. Kalau 500,000 you all bagi dengan 12 tu you all bagi pula, dah dapat nilai tu you all bagi dengan dapat 41 lebih tu you all bagi dengan 12. Kenapa 12? Setahun kan 12 bulan. Kalau you all kata you all nak target untuk 6 bulan, bahagi 6. Okey, dapat nilai tu you all bagi dengan 4. Kenapa 4 Cik Su? 4 tu adalah sebab sebulan kan ada 4 minggu. Tinggi lagi lah Cik Su sebulan tu. Tak tahulah, penat lah tak boleh dapat capai. Kita bahagi dengan 7. Bahagi dengan 7 Cik Su akan dapat 82 bungkus. Maksudnya 82 bungkus tu satu hari Cik Su kena jual. Untuk nak dapat 500,000. Jadi kalau kata 82 bungkus, Cik Su buat seorang-seorang, masalah. Carilah tim. Carilah tim. Itulah Cik Su kata. Macam nasi dagang Mak Minah, dia dah buat. Macam mana dia buat? Dia tak jual sendiri seorang-seorang. Dia letak dekat vendor dia. Macam Cik Su. Macam mana nak capai 82 bungkus? Cari vendor, jual online. Lepas tu cari tim. Jadi tim kita dah tahu dah. Tim dah memang akan membuatkan kita capai magic number. Jadi macam Kak Tim pernah tanya dulu, kalau Kak Tim buat sale macam mana? Jadi untuk bulan tu, kita dah ada nilai kan? Nilai ringgit yang kita kena capai satu bulan tu. Kita kena, bila kita buat sale, yang make sure kita capai ringgit Malaysia yang kita dah letak tu. Contoh 82 bungkus. Kali dengan 7, sebulan kan? Kalau 82 bungkus kali dengan 30 hari, kan, kali dengan RM18. Maksudnya sebulan Cik Su kena ada 44,280. Kan. Jadi maksudnya satu bulan tu Kak Tim kena capai benda ni. Kalau kata Kak Tim tak nak bagi lari Kak Tim punya magic number untuk tahunan. Itu yang dah buat. Alhamdulillah. Cik Su, tolong magic number. Boleh. Nanti boleh WhatsApp tepi sebab kita dah lepas sikit dah. Tetapi magic number yang Assalamualaikum Cik Faidah. Faidah ni daripada mana? Bisnes apa? Boleh Cik Su tahu tak bisnes apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Cik Salmah kita ni Cik Su nampak dia memang aktif online dan Cik Su juga follow. Alhamdulillah suka tengok dia punya ayat copywriting dan dia selalu memberi. Cik Su nampak siapa beli sejadah dengan dia semalam, dia hadiahkan sejadah muka, sejadah yang kecil. Alhamdulillah, itu adalah salah satu teknik marketing, strategi macam mana nak bagi pelanggan happy. Give more. Customer nak sejadah besar, aku tak puas, aku bagi lagi. Extra lagi, bagi sejadah kecil. Itu bagus. Tindakan yang bagus yang Sis Salmah dah buat. Alhamdulillah. Sis Farida, kita ada masa lagi sikit. Sebab Cik Su tak nak makan masa yang lama. Kita ada masa lagi sikit. Yes, Cik Su boleh tolong bantu bisnes baju budak. Bisnes baju budak. Memang maksudnya fokus kepada bisnes baju budak saja. Betul ke betul? Sis Farida daripada mana? Daripada mana? Boleh Cik Su tahu? Jadi Cik Su boleh bantu. Jadi kita ambil Sis Faidah ni sebagai satu contoh. Macam mana kita nak bantu dia untuk dia dapat magic number dia.
Kan kita nak macam ni lah. Nak ada soalan baru cikgu boleh bantu. Baru korang boleh tengok betul ke cikgu ni boleh bantu kita orang. Cari tim. Betul. Okey, Sis Farida boleh tak type Sis Farida tu baju sis tu of course ni harga macam-macam. Betul ke sis? Sis target baju budak tu harga berapa? Jual macam mana? Cikgu boleh bantu sis. Kalau sis dah ada magic number, cikgu boleh bantu macam mana sis boleh capai benda tu dengan strategi yang betul. Nak kena buat package apa, kempen apa, macam mana, target siapa, baru kita boleh cerita. Betul, daripada Keluang Johor. Alhamdulillah. Tahniah sis. Sis daripada Johor, sis jual pakaian kanak-kanak. Okey, umur berapa kanak-kanak tu sis? Ni kita nak cerita. Kanak-kanak yang sis target tu umur berapa? Baju budak-budak tu umur berapa sis? Ni cikgu ambil buku khas ni nak cerita untuk sis ni. Okey sis, kita dah masa tak banyak. Sis tolong type, tolong bantu cikgu supaya cikgu boleh bantu sis dan sis boleh tag kawan-kawan anda. Untuk bantu cikgu juga. Jadi yang penting tolong ya share. Kan kita sama-sama bantulah kan. Jadi okey, sis tolong cikgu sepasang RM10. Alhamdulillah. Yes, sis dah dapat kan satu nombor. Okey. Sepasang RM10. Sepasang RM RM10. Sis nak berapa tu? Sis nak berapa target jualan 1 tahun? Berapa sis nak? Ni kita cakap sale, bukan bersih. Setahun hingga 9 tahun. Baik. Okey, sis nak target jualan sis berapa? Jadi cikgu nak bantu sis macam mana sis nak capai magic number tu. Okey. Sis punya sepasang RM10. Umur kanak-kanak tu 1 hingga 9 tahun. Okey, jelas. Sis sangat jelas. Okey. Sis nak target berapa setahun untuk nak dapat magic number? Cikgu tak penting berapa ramai nak tengok cikgu punya live. Yang penting cikgu boleh bantu berapa ramai orang. Itu yang cikgu nak. Berapa orang tengok live cikgu tak penting. Yang penting berapa ramai usahawan yang cikgu boleh bantu. Itu yang cikgu nak. Cikgu nak yang join cikgu ni yang berkualiti, yang betul-betul nak ubah hidup, yang betul-betul nak kita bantu. Yang betul-betul nak bangkit. Kalau tidak buang masa. Bukan you all pun tak payah buang masa dengan cikgu pun tak payah buang masa. Cikgu nak buang masa dengan orang yang betul-betul nak ubah hidup dia. Nak berbisnes, yang nak bangkit berniaga. Sebab apa? Kita dalam musim lah, bukan musim main-main. Dalam musim yang kita nak bangkit berniaga, bukan nak cakap kosong. Bukan tim kosong. Sekarang sis boleh beritahu tak kat cikgu, sis target berapa jualan 1 tahun? 500,000, 1 juta, berapa? Sis boleh bantu cikgu tak beritahu berapa sis nak, barulah cikgu boleh bantu. Lah ni cikgu line sangkut-sangkut cikgu ya ke? Line cikgu ke? Sorry. Cikgu minta sangat sis Faidah kalau ada bersama dengan cikgu. Ni permulaan 60k. Okey, 60k. Ya, saat lagi cikgu hantar. Habis live ni kita terus pergi hantar sebab cikgu nak pergi hantar ranti rapuh juga dekat pos. Sebab hari ni runner kita tak boleh nak mai sebab kita last minute order, kena pergi hantar sendiri. Runner tak dapat datang. Cikgu kita cuba kira setahun target 50k. Kejap ya kita bagi dekat sis. Kita bagi dekat sis Faridah dulu. Sis Faridah. Terima kasih. Kita ada Datuk Suhaili bersama kita ya, Datuk Suhaili. Kan. Okey. Sekarang ni sis Faridah kata dia baju dia sepasang RM10. Lepas tu 1 hingga 9 tahun. Okey, dia kata dia nak 60k. 60k 1 tahun ke 1 bulan ke apa tu sis? Sis tolong jawab dulu sis. 1 tahun ke 1 bulan 60k. Target 60k. Okey. Okey. Setahun ke sebulan sis? Belum jawab sat sis. Lagi masa kita nak ambil sis. Cikgu tak nak ambil masa yang lebih. Cikgu tak akan ambil masa lebih. Kalau tak cukup masa, yang mana cikgu tak jawab, boleh PM tepi. Kan sebab kita nak kena hormati masa orang lain, kita kena hormati masa diri kita juga. Kita nak jadi coach, kita kena smart. Kita kena jadi smart, okey? Okey. Line sangkut-sangkut. Sorry ya Allah, cikgu tak tahu nak buat macam mana dah. Permulaan 60k. Jadi sebab sis tak beritahu lagi, cikgu akan cakap 60k untuk setahun dulu ya sis. 60k 1 tahun. Jelas ke jelas? Yang jelas boleh tekan jelas. Sebab cikgu nak beritahu. Sebulan. Okey. Sebulan. Cakap sebulan 60k. Okey.
Ni sis. Sekarang ni baju sis RM10. Oh ni, RM10. RM10. Sis target 60k untuk sebulan. Okey, baik kita kira ya. Okey sis. Sis ambil kalkulator. Ada kalkulator bersama dengan sis? Okey. Yang alamat KL tu Kak Mila tolong bagi alamat kat Cik Su. Baru Cik Su boleh tolong postkan, okey? Jadi 60k, sis ambil 60k bahagi dengan 12. Sis ambil 60k bahagi dengan 12. Okey. Semua dalam ni bukan untuk sis kita seorang, bukan sis Faridah seorang ya. Semua juga boleh kira magic number dia. Berapa you all target, you all bagi dengan 12 sekarang ya. Maksudnya, jadi 60,000. Okey, 60,000. 60,000 sis bahagi dengan 12. Ambil 60,000, maksudnya nilai yang kita nak bahagi dengan 12. Okey, sis akan dapat 5,000 pasang. 5,000 pasang, 12, sorry sis. 60,000 bahagi dengan 30 sis. Sebab sis nak sebulan. Sorry ya, minta maaf. Kan. Okey, maksudnya sis nak sebulan. Jadi 60,000 bahagi dengan 30 sis. 60,000 bahagi dengan 30 hari sis. Kakak nak 10,000. Nampak tak 60 bahagi dengan 30. 2,000 bahagi dengan RM10. 200 pasang sis. Nampak tak? Bahagi dengan RM10. Bagi 10 tu apa Cik Su? Maksudnya bahagi dengan nilai produk kita. Yes, jual baju jadi 200. Nampak tak? Sis kena jual satu hari 200 pasang baju. 200 pasang. Sis nampak tak? Dah yang Jemilah hantar semalam. Okey, boleh. Okey, faham Kak Jemilah. Jadi, sis Faidah, nampak tak sis Faidah kena jual satu hari 200 pasang. Untuk sis nak dapat sebulan 60,000. Sebulan sis sebulan sis nak dapat 60,000, sis kena jual satu hari 200 pasang. 200 pasang kali dengan RM10. Satu hari sale kena RM2,000. Macam mana Cik Su nak dapat ni? Satu hari 200 pasang. Satu hari 200 pasang, sis nak kena fikir. Nampak? Okey. Macam mana sis nak dapat 200 pasang? Sis kena cari tim. Sis nak jual seorang tak boleh. Kalau sis tu memang kaki alive dalam Shopee, tak mustahil sis boleh dapat. Dalam Shopee, platform yang sangat bagus kalau korang hard sale. Hard sale kena masuk dalam Shopee. Sebab dalam Shopee, kita boleh, okey sekarang ni, beli baju ni harga RM10, dapat free portion kat apa? Semua boleh dalam Shopee. Tapi kalau dalam personal, kita tak galakkan hard sale. Kita boleh war-warkan, sharing dengan orang. Sis kena cari team, kena cari ejen. Tapi Cik Su tak suka panggil ejen. Kita panggil business partner. Sebab dia orang yang bantu kita dapatkan capai kita punya matlamat. Kita raikan dia orang, panggillah dia orang tu partner kita. Business partner. Kan nampak lebih macam wow. Orang pun nak join kita. Cik Su nak cari business partner. Siapa nak join business partner Cik Su? Macam juga kami dekat Al-Azhar Resources, kami pun sedang mencari business partner. Siapa yang nak jual tanpa modal? Tanpa modal kita bagi berapa persen. Begitu juga anda semua boleh support Alia Maisara, 2 orang anak OKU ni. Korang boleh juga jual produk-produk diorang dalam kedai Shopee korang. Kami yang akan uruskan post semua. Kami akan uruskan kos post semua. Jadi bukan anda. Ya, belajar. Alhamdulillah. Cari tim untuk grow. Betul. Betul sangat kat tim. Kan, faham. Alhamdulillah, terima kasih ya. Cik Su harap doa apa yang Cik Su kongsi hari ni beri manfaat. Okey, untuk sis Salma, rasanya dapat tak sis Salma? Business partner. Betul Chef Khairul, kita kan ada business partner. Business partner words yang tepat, betul. Sebab kita bila kita sebut agent, downline, upline, ya Allah, rasa macam kita nampak macam kita perkena orang. Tak mau perkenakan orang. Orang dengar pun upline, downline. Apa dia upline, downline? Bukanlah. Cik Su tak kata MLM tak bagus. MLM bisnes yang sangat bagus. Kalau kita tak mengenakan kita punya anak tim. Cik Tim pun nak cari business partner untuk Telekung Sulam Cik Tim seluruh Malaysia. Wakil Johor dah ada. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Su. Ya, dapat. Alhamdulillah. Jadi, si Salma ambil berapa amount yang Cik Salma nak, bahagi dengan nilai produk si Salma. Baru si Salma boleh tahu berapa satu hari, berapa nak kena jual. Jadi kita tak payah duk serabut ni pening. Tak tahu arah tuju. Kan? Sebab tu magic number sangat penting. Cik Su harap tajuk untuk hari ni bab 3 dalam buku menu jutawan ni memberi inspirasi kepada anda semua.
Sangat penting ya anda semua. Sebab apa? Kalau kita tak jelas dengan apa yang kita nak tuju, kita tak tahu berapa jualan yang kita nak, bahaya. Bahaya. Ejen tak mesra. Betul, nampak sangat tak mesra. Business partner, betul. Kita kena business partner. Dan bantu Cik Su boleh tak tag kawan-kawan anda, share ya. Lepas ni tolong share ni supaya ramai yang dapat kira magic number dengan betul. Sebab dalam ni Cik Su dah ajar cara nak kira magic number. Jadi bila kita tag kepada kawan-kawan anda tulislah dekat situ, jom kita belajar cara kira magic number. Kan, jadi kalau dia orang nak belajar lebih mendalam, dia orang kena dapat menu jutawan. Dia orang kena dapat menu jutawan ni sebab apa? Betul, founder not found nanti. Magic number bantu usahawan capai target sale dan capai impian kita. Betul Kak Tim. Sebab tu bagi Cik Su, kita kena kongsi dengan kawan kita. Sebab apa? Kalau asbab kawan kita tengok live kita, tengok apa posting kita, sharing post kita, posting kita, ya Allah, kita juga dapat sedikit manfaat dekat situ. Sebab apa? Sebab kita lah yang share benda tu, kawan kita nampak, kawan kita boleh belajar daripada tu. Sebab hari ni tajuk kita ni sangat luar biasa hebat, magic number. Siapa yang tahu kira magic number, dia sangat untung. Sebab magic number paling penting, you all kena kira dulu magic number waktu kerja korang. Sebenarnya satu hari berapa yang korang nak ada masa untuk company korang sendiri, bisnes korang sendiri. Bukan sibuk sana sibuk sini, lalas sekali company tunggang tangging. Ya, terbaik Cik Su. Terima kasih donat terhangat. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum Cik Su. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita ada lagi 5 minit. Siapa ada soalan boleh tanya. Kita ada lagi 5 minit. Cik Su nak bagi ruang. Jadi gunalah ruang waktu live Cik Su ni untuk bertanya. Jangan guna waktu live ni untuk tengok saja. Sayang. Lepas tu ada soalan tak mau tanya. Tolong. Tambah-tambah tim jerung. Tolong ya tim jerung. Ada soalan tolong tanya Cik Su. Please. Assalamualaikum Sis Yuria. Ni tim daripada Smart Billion Partner. Sangat hebat ya. Tim Smart Billion Partner. Sebab tu Cik Su kata, kalau korang ada buku menu jutawan, korang boleh masuk dalam circle yang sangat luar biasa hebat. Jom dapatkan menu jutawan. Tak rugi sebab mana dapat buku kita banyak sangat. We can feel energi kita akan berubah. Betul Kak Tim. Jadi kita tak kisah sebenarnya ilmu kita tu dari mana-mana kita dapat. Yang penting kita sampaikan seikhlas mungkin. Kan, dan yang penting kita jangan membelakangkan tok guru kita semua. Tak kisah bagi Cik Su, Cik Su ni belajar macam-macam. Cik Su tak boleh derhaka guru-guru Cik Su. Kan Cik Su belajar macam-macam, tetapi dalam circle Smart Billion Partner kita dapat satu circle yang baru. Circle yang hebat, di mana circle-circle ni dia sama-sama support kita. Sama-sama nak naikkan kita. Dalam Smart Billion Partner ni kita boleh dapat satu energi yang luar biasa. Tetapi Cik Su tak boleh nak tipu diri sendiri. Cik Su adalah guru pertama. Cik Su adalah IK, Irfan Khairi. Cik Su tak boleh kata Najib Asadok guru pertama Cik Su. Sebab guru pertama Cik Su yang Cik Su nak buat online ni adalah Irfan Khairi. Cik Su follow dia daripada 2003 lagi. 2003 lagi Cik Su dah bersama dengan Tuan Irfan Khairi. Lepas tu baru Cik Su pergi ke kelas Dr. Azizan. Berpuluh ribu. Yes. Tetapi itu bukannya kata kita kenapa kita sanggup habis. Sebab ilmu ni sangat deep tau. Cik Su pergi ke kelas Tuan Sifu Najib Asadok. Ya Allah. Banyak sangat ilmu marketing. Sebab setiap guru kita, keunikan dia pun tak sama. Macam Dr. Azizan, dia ada. Apa Cik Su dapat dalam kelas Dr. Azizan? Dalam kelas Sifu Najib Asadok, selama setahun Cik Su bersama dengan Sifu Najib. Macam-macam Cik Su dapat. Lepas tu Cik Su pergi kelas Tuan Fadil Ghazali. Alhamdulillah selama setahun juga dengan Tuan Fadil Ghazali. Alhamdulillah dengan IK. Encik Khairul. Encik Khairul kan? IK. Alhamdulillah. Banyak. Bila Cik Su bersama dengan menu jutawan by Datuk Suhaili, kita dapat circle yang sangat luar biasa hebat. Kita kena kumpulkan semua ni. Dan kita tak boleh membelakangkan guru-guru kita. Terutamanya juga Cik Su kena ucapkan terima kasih kepada LTA, Langkawi Association. Kan itu Giat Mara pula dah. Iaitu apa? Banyak ilmu yang Cik Su dapat daripada guru-guru Cik Su. Pusat internet tak jemu-jemu membantu Cik Su. Pusat internet, Cik Su adalah usahawan di bawah pusat internet. Cik Su adalah usahawan di bawah KEDA. Cik Su adalah usahawan di bawah MARA. Cik Su adalah usahawan di bawah NCER di dalam projek Jom Niaga. Kita tak boleh nak sembunyikan siapa diri kita. Kita tak boleh sembunyikan di mana kita bermula. Kita kena cerita apakah kita dapat dalam journey kita. Ilmu tak rugi, betul.
Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam. Ni seorang ibu ya kepada dua orang anak OKU juga, Norazah Usman. Dia jual macam-macam. Dia memang ya Allah Cik Su terharu sangat kalau dia ada ilmu manage jutawan ni. Cik Su rasa lagi deep dia boleh pergi. Nanti saya WhatsApp Cik Su ya. Boleh nanti WhatsApp je. Bagi nombor telefon tim. Letak nombor telefon. WhatsApp Cik Su ya. InsyaAllah kita akan bantu anda. Okey, boleh WhatsApp dan kita tengok apa journey yang kita boleh buat. Kan itu sangat penting. Jadi Cik Su ada lagi 1 minit. Kan wajib dapatkan. Betul. Sebab apa? Kita ni kita nak berniaga, kita kena ada ilmu yang betul, seka yang betul, guru yang betul. Itu yang penting. Kita tak boleh derhaka kepada guru-guru kita. Kita jangan membelakangkan guru kita. Lagi satu ya, as a team ingat, kita jangan melangkah. Macam contoh, Cik Su tengok kan MLM kan selalu jadi. Contoh, Cik Su ni macam katalah, macam kata Cik Su Chef Khairul ni adalah Cik Su punya big boss kan. Lepas tu Cik Su ni adalah bawah Cik Su ni Cik Fila. Tiba-tiba Chef Khairul ni telefon Cik Fila. Kan tak boleh. Kita sebenarnya dalam bisnes kita tak boleh melangkah orang lain. Jaga. Bab tu kena jaga. Cik Su sangat jaga ya. Dalam tim Jerong, tolong jangan melangkah-langkah orang lain. Kalau contoh Cik Su dalam tim Jerong, Chef Khairul dia ada dia punya tim dia. Kak Jamilah dia ada tim dia. Dia ada orang-orang yang beli buku daripada Kak Jamilah. Lepas tu Cikgu Dila ada orang dah beli buku dengan Cikgu Dila. Macam Fila kan contoh. Cik Su tak boleh suka-suka hati pikol orang tim-tim lain, orang lain tak boleh. Kita jangan buat kerja macam tu. Tak boleh. Kita kena respect, kita kena hormat. Leader-leader orang tu kita tak boleh. Jangan. Kalau kecuali Cik Su akan inform dengan Chef Khairul. Chef, boleh tak Chef saya nak call Chef punya team sebab saya rasa dia perlu dibantu ataupun Chef bantu dia. Kena macam tu. Tak boleh kita suka-suka hati kita call anak team orang lain. Jangan. Itu maksudnya kita tak ada macam tak best lah, tak bagus macam tu. Kita macam buat kerja belakang orang, tak boleh. Kita kena transparent. Cik Su suka transparent. Cik Su sebab macam tu. Cik Su nak tim-tim Cik Su jadi macam tu. Macam Cik Su nak telefon Bob kan, nak ni kat tim-tim Cikgu Fila ni. Cik Su memang Cik Su akan habaq dulu. Cikgu Fila, orang ni kena bantu tau. Bob ni, Cik Na ni kan. Cik Na ni pun orang Cikgu Dila. Sebab tu Cik Su, bila Cik Su buat apa-apa, Cik Su kena habaq. Orang ni orang siapa, orang ni orang siapa. Kita tak mau. Kita jangan claim orang tu orang kita. Tak boleh. Tak baik ya. Kita tak baik buat macam tu. Orang tak cakap tapi orang terasa. Orang tak cakap tapi orang terasa. Kita kena sama-sama memberi inspirasi kat orang. Jadi sorry. Cik Su dah lebih masa ni. Boleh dibantu. Yes. Kena ada mentor. Kita sama-sama berjuang. Betul. Kita tengah jihad ekonomi ya kawan-kawan semua. Jadi takat ni dulu sharing. Cik Su dah ambil masa korang. Tak mau ambil masa lebih-lebih. Terima kasih bersama dengan Cik Su hari ni. Cik Su minta maaf ya jika Cik Su buat kesilapan. Cik Su ada cakap terkasar. Cik Su cuma niat nak membantu anda semua. Jadi yang baik datang dari diri Cik Su. Yang kurang tu datang dari yang baik tu datang dari Allah SWT. Yang kurang datang dari Cik Su sendiri. Kita jumpa lagi esok tau 9 pagi. Masuk tau 9 pagi esok. Bye. Assalamualaikum.